Silli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ittiba'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bab Nabi Muhammad belai-belai kaluknya tekan ngam nyakit ngam macam-macam sebab dia popok kita buat maulud. Tak tahu. Boleh kita buat maulud. Masjid ni sebulan tak berhenti-berhenti. Berat bukan kata sehari. Ngamuk naik seh telajuk sebulan nyogomo ke dia. Orang lain sekali ya sempena dak nyogomo. Ya bila lagi tahun lepas berbuat juga. Orang mukmin gitu perangai dia. Dunia tidak dapat mengelak dia daripada Allah. Dia dok fikir lagu mana nak dekat dengan Tuhan, lagu mana nak dekat dengan Nabi Muhammad. Biarlah musim penyakit, musim balik kolej kok mana pun, ambo dengan Nabi Muhammad ada hak. Masuk tangan dia, ambo kena raya ke dia. Sebagaimana kita makan nasi, tangan makan nasi, makan supaya tolong. Ya dulu lagi dok makan nasi. Perangai-perangai dunia kita boleh susung. Tangan musim piala bola sepak, main bola sepak. Hak tua, hak muda dia, main. Tidak tahun lepas kata ada piala akhir tu. Tahun ni piala pula duk main lagu tu. Nabi Muhammad lagu tu juga. Jadi alhamdulillah kita puji Tuhan di zaman orang tak usah dengar cerita Nabi Muhammad. Di zaman orang tekan jangan duk ayat cerita Nabi Muhammad, ayat cerita kumpulan hamba lah. Ada juga. Tak usah wak naik lah mana Muhammad nak wak naik dia pula. Kita bukan siapa-siapa dia pun bukan ada kepentingan boleh buat hari nak raya Nabi Muhammad, kecek bak Nabi Muhammad. Lah ni tak ramai kecek bak Nabi Muhammad, kecek bak dia ramai. Kecek bak Nabi Muhammad je kata apa kepentingan, kecek hamba lah baru orang suka kat hamba. Royak jasa-jasa dia Nabi Muhammad tak royak sepatah. Jadi semasuknya bulan Maulid Rabiul Awal ni, kita bahkan seluruh umat orang Islam lah ni di seluruh dunia menyambut hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa sebulan tu ada orang buat awal bulan, ada orang buat tengah bulan, ada orang buat akhir bulan. Tak apalah, hak penting ra'i juga teringat juga. Bukan supaya bulan-bulan lain, bulan ni kita teringat cerita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa kalau ulama tak buat lagu tu pakai tak ingat apa buat kita. Muka pok kita sibuk. Banyak benda nak fikir atas muka dunia. Kerja, cari pitih, hidup dengan keluarga, sekolah, patah tutup, patah buka ni. Pakai pening lagu ni, baju sekolah, baru beli. Tutup dah lah, tak ngaji sekolah. Baru beli pensel. Tak reksa pula. Tak ada apa kita. Maka dalam suasana lagu tu, kena ingat Nabi. Sebab tu ulama-ulama buat majlis ingat Nabi. Sekurang-kurangnya setahun sekali kita ingat. Tu berat benar ingat Nabi setahun sekali ni. Tak tahu. Pitih ingat tiap-tiap hari. Hak ni ingat tiap-tiap hari. Tiba-tiba Nabi ingat setahun sekali. Berat benar. Ya asalnya orang mukmin ingat semacam Nabi Muhammad. Tetapi nak buat majlis sekali sempena dia panggil. Jadi alhamdulillah kita puji Tuhan kerana Allah Ta'ala izinkan kita di waktu yang payah, di waktu penyakit pun kita boleh buat juga majlis-majlis sambut hari kelahiran Nabi, ayat cerita kebesaran Nabi SAW. Orang lain ni duduk ayat cerita kebesaran dia, kehebatan dia sehingga lupa Nabi Muhammad. Bahkan kalau nampak Nabi Muhammad lebih daripada dia pun dia jadi serotak sedap dah. Sudah. Bapa jadi lebih pada tu pula.
Kau hamba tak cara lah mana? Sudah patut. Patut kalau orang mukmin. Apabila orang cara kok Nabi Muhammad lebih, dia suka. Tak berapa nak suka lah mana. Sebab tak cara ke dia, duduk cara kok Nabi Muhammad. Ada juga orang tak suka lah. Jadi, sebenarnya orang mukmin buat majlis, buat ceramah, buat gapo nak peringati Maulud Nabi SAW ni kerana tidak lain tidak bukan Allah Taala suruh. Kita buat satu benda ni ikut Allah, ikut Nabi Muhammad. Jangan ikut orang sudah. Tanya dia malah, kita malah. Tanya dia nak isyah Rabbana, yang buat gitu nah. Jadi kalau ikut Tuhan, kena ikut Tuhan. Tuhan kata gapo dia? Gapo dia perintah Allah Taala mengenai Nabi Muhammad ni? Katanya Allah Taala, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katanya Allah Subhanahu wa taala kata ke Muhammad, wahai Muhammad, royak kepada orang mukmin. Jika adalah ayah-ayah kamu, ayah ibu kamu, anak-anak perempuan dan anak tino, anak jantan kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga-keluarga kamu dan harta-harta yang kamu sayang, perniagaan yang kamu takut bankrupt, dan tempat tinggal kamu yang kamu suka, lebih kamu sayang. Semua Nabi sebut belaka, hak tu benda hak manusia sayang atas muka dunia. Ayah-ayah, anak-anak, saudara, orang, kerabat, keluarga, harta, perniagaan, tempat tinggal yang kamu suka itu lebih kamu sayang berbanding daripada Allah dan Rasul dia. Lebih musaya, lebih daripada Allah dan Rasul dia, dan jihad pada sabilillah, maka kamu tunggulah masa dia. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala beri ancaman ni, kalau kita sayang lebih harta kita, dunia kita berbanding Nabi, berbanding Allah, berbanding jihad, maka katanya Allah Ta'ala tunggu masa. Allah Ta'ala kata orang ni orang fasik. Allah, dua nama orang tak sayang kepada Nabi Muhammad ni. Sayang kepada Allah, kita harap sayang belakang dah. Tapi sayang Nabi Muhammad ni, ada orang lain ni tak sayang kepada Nabi Muhammad. Maka siapa dia tak sayang kepada Nabi Muhammad, maka orang ni jadi fasik dan tunggu azab Allah Ta'ala. Maka benda kalau hukum fasik ataupun kena azab, bagi ni wajib. Kalau bagi sunat kena azab, apa dia? Fatarabbasu ni apa hukum kata tunggulah? Tuhan kata. Maka kalau Tuhan ancam satu benda, menunjukkan benda tu wajib. Kalau benda tak wajib, apa kena hukumnya? Kita tinggal semaya duha, tak ada Tuhan marah. Kita tinggal semaya sunat qabliyah, Tuhan tak marah, tak dosa. Tetapi apabila tinggal saya kepada Nabi Muhammad ni, Tuhan marah. Tuhan marah pula. Tuhan kata tunggu masalah, temulah balasannya, kedua orang ni orang fasik. Maka ulama ambil hukum daripada ayat Quran ni, wajib saya kena. Siapa dia kata sunat? Kalau wajib, hukum dia tak boleh, mesti kita kena saya ke Nabi. Jangan ada benda lebih, benda lain lebih daripada Nabi. Kalau lah benda tu sunat, tak apalah. Saya nak saya pun tak apa, tak saya pun tak apa. Mungkin benda sunat ni. Tak ada saya. Tetapi buat apa Tuhan marah dalam Al-Quran? Berarti saya ke Nabi ni wajib. Ada ayat Quran kata wa yu'azzimuhu wa yuwaqqiruhu. Wa yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu. Maka hendaklah kamu muliakan Nabi dan hendaklah kamu menyanjungi Nabi. Jadi ayat Quran ni masuk dalam bab akidah dah. Akidah kita sebagai orang Islam wajib kena saya ke Nabi. Wajib kena saya ke Nabi dulu. Semua mesti ada dalam hati dia saya ke Nabi. Kita nak buat maulud, tak buat maulud suku pasal, tapi dalam hati perut pedah mesti kena saya ke Nabi dulu. Ada kata apa? Hamba tak ada nak buat maulud, sudahlah. Bukan. Buat maulud tu kerjaan lain pula. Hak ni masalah saya tu wajib jadi akidah. Imam Baihaqi sebut di dalam kitab Syu'abul Iman.
Cawangan-cawangan iman antara cabai-cabai iman, hok kata Nabi kata cabai iman ni ada 70 lebih dah. Cabai hok paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Paling kurang ni, maka di antara cabai-cabai iman katanya Imamul Baihaqi kata adalah saya Nabi dan mulia ke Nabi. Saya lain lah, mulia lain. Hamba saya dah patut mulia. Mulia kena mulia weh. Wa yu'azziruhu wa yuwaqqiruh. Dalam ayat Quran tu kata hendaklah kamu mulia ke Nabi Muhammad dan kamu puja Nabi Muhammad. Maka saya lain, hormat lain pula. Sebagaimana kita dengan anak kita sayang anak kita sayang, tapi kita tidak hormat. Nah, kita sayang saja. Tapi dengan Nabi, ya orang atas. Kena hormat selagi hukum wajib lain, kena sayang wajib lain pula. Ada orang demo sayang Nabi. Lepas tu tak ada hormat. Gapo dia? Sudah. Nabi Muhammad gapo dia ambil berkat-berkat orang sudah. Kecik lebih kurang serupa ngambo ya Nabi Muhammad sudah. Ya wak Nabi Muhammad serupa orang biasa. Tu orang tak mulia ke Nabi. Saya ke Nabi ni pertama dua. Hormat dan saya kepada Nabi ni saya dua. Pertama syariat Nabi Muhammad kita kena saya, kena ikut. Kedua tubuh Nabi Muhammad kena hormat. Jangan ambil syariat saja. Ada orang lain ni kata hak penting tu syariat dia lah, tubuh dia tak ada apa satu. Ada juga orang mengajar lagu tu. Ada orang dok mengajar kata batal tubuh Nabi ikut dia lah, moga tak ada apa dia. Dah hak penting syariat dia. Hanya bagi di antara tubuh Nabi dengan syariat Nabi. Maka saya kepada tubuh Nabi ini perintah daripada agama. Saya ke Nabi ini perintah. Saya kepada Nabi ni saya batal tubuh dia ni. Tangan dia, janggut dia, rambut dia, pakaian dia, hak benda hak berkait dengan dia pun kena saya juga. Dalil dia hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman seseorang kamu. Tidak beriman. Sama ada ulama mensyarahkan maksud tidak beriman ni kafir, boleh jadi kafir. Ada ulama kata tidak beriman yakni tidak sempurna iman. Ni slow sikit. Memang tak sempurna ni tak ada orang nak. Ada orang pergi beli kereta. Bolehlah kereta ni hamba tolaklah kau pak cik. Harga berapa? Kita ke sangai rapat. Ambillah hamba beri 8,000 kereta ni. Tukar nombor berapa dia nak klik. Setak tegak zering bunyi. Apa bunyi? Tak beri tayar. Subhanallah. Berapa wajib tak beri tayar? Barang kereta ambil lah. Hamba tak say barang tak sempurna lagu ni. Tayar tak beri. Lepas nak golek lagu mana? Bukan Flintstone ni. Pakai jalan hunggar gelegek lagu tu. Bukan bahasa dia. Kereta tak sempurna kita tak say. Tiba-tiba, tak apalah email tak sempurna pun tak apa. Kalau bak email tak sempurna tak apa. Kalau rumah nak sempurna, kenderaan nak sempurna. Tiba-tiba kalau bak email, tak apalah jadilah boleh coping-coping. Bak email nak coping-coping tu pula. Katanya Nabi Muhammad tidak sempurna iman. Ada kata tidak beriman. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga akuna. Kalau ngaji bahasa Arab, akunan sehingga diri aku, bukan syariat aku, bukan petunjuk aku, bukan syariat aku, bukan ajaran aku, tetapi hatta diri aku. Ni diri. Dia panggil saya diri ni. Hak syariat tertuduh kena syarat, kena saya diri. Hatta akuna sehingga jadilah diri aku ni. Tubuh hamba, janggut hamba kena saya habis. Ada di tubuh hamba ni. Ahabba ilaihi, lebih ia saya lebih daripada mak ayah dia, lebih daripada anak jantan anak tina dia, lebih daripada seluruh manusia yang ia kenal, dan lebih daripada diri dia sendiri. Ni hadis ni bukan tunjuk syariat saya kepada syariat, tetapi saya kepada batin tubuh Nabi. Patuh hak saya kepada syariat kata wajib kena saya syariat. Syariat kena saya juga. Kena ikut juga Nabi Muhammad. Lah ni orang dok bagi kita hak penting ambil syariat Nabi Muhammad lah, batal tubuh dia ikut dia lah. Ada orang juga. Nak pergi tengok Nabi pun tak silam mana sudah tak ambil berkat Nabi pun tak silam mana ikut dia. Nak pergi ziarah Nabi di Mekah di Madinah pun tak sil. Tak apa, bukan syarat pun pergi ke Mekah kata kena pergi ziarah Nabi, betul. Tetapi kalau orang tak pergi ziarah Nabi berat. Nabi kata siapa dia pergi ke Madinah tapi tak pergi ziarah aku, faqad jafauni, ia buat kurang ajar dengan aku.
Mari tepat dia, tak siarah tuai rumah dia. Supaya kita, orang kata masuklah rumah, tuai rumah duk cokoh depan muka pintu. Pakai masuk gak, gi masuk muka pintu, gi terai ke darah gitu. Molek kau dok. Patut tuai rumah royak dulu. Sepatah tuai rumah, Allah terima kasih kau gi jumpa tanya khabar. Nak gi mana-mana, Allah gilah. Maka kata Nabi, kata siapa dia gi Madinah tak ziarah aku faqad jafauni, dia buat kurang ajar dengan aku. Hak ni ramai akidah orang lah ni tak fikir bab batal tubuh Nabi ikut dia. Apa penting hamba semaya dah, hamba puasa dah, hamba menjerit dah tengah malam, hamba tahajud dah, hamba baca Quran dah, hamba ada pengikut dah, hamba ambil PhD dah, hamba ambil gapo dah. Tak cukup lagi ke? Tak perlu lagi kalau batal tubuh Nabi Muhammad. Tak perasan kata. Batal tubuh ni kena hormat juga. Bahkan ulama kata siapa dia membandingkan diri dia dengan Nabi Muhammad jadi kafir. Gigi hamba lebih putih daripada gigi Nabi Muhammad. Sepakat kata kafir. Tak ada ulama kata tak jadi kafir. Saya lebih bijak daripada Nabi Muhammad sebab saya ambil PhD. Kafir. Kafir sepakat. Tak ada ulama kata kecil lagu ni haram kau makruh tak jadi kafir. Apa-apa perkataan, apa-apa tindakan yang menunjuk ke hina Nabi jadi kafir selalu. Sama ada hina Nabi, hina sahabat-sahabat Nabi, hina isteri-isteri Nabi. Berat dah kau punah. Kata hamba dengan Sayyidina Abu Bakar sama. Tu pun gagah kepada nah. Ni dia kata dia pula sama dengan Nabi Muhammad. Ataupun dia menjatuhkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia nak pergi tengok gay ya. Baju dia baju kedah ya. Selipar Nabi Muhammad. Allah, orang kureh ramai pakai selipar lagu tu. Selipar Nabi Muhammad supaya selipar kafir kureh. Kecil lagu tu kafir. Kafir tentu dah. Apa hina selipar lagu tu? Nya kata selipar sama jenis tapi selipar Nabi. Pelik. Dia kata hamba muka tengok dari sudut dia tu selipar. Kalau lagu tu gak demo supaya dengan kambing. Sedap demo kata kat hamba kambing. Sedap. Dari sudut demo tu sama-sama makhluk okey. Hino kecil lagu tu. Pas kalau demo tak apa pun duk. Ambo sama-sama demo. Ni kata kambing spesies sopo dengan demo kambingnya. Jangan kata lagu tu memanglah sama-sama makhluk tapi kata lagu itu hino. Pas demo kata selipar Nabi memanglah sama jenis. Munggo zaman Nabi Muhammad orang pakai selipar lagu tu. Ni selipar Nabi. Demo kata sopo siapa dengan selipar kafir kurang. Gamuk demo. Pelik sungguh orang lain. Tu orang tak percaya tubuh batal tubuh Nabi dah tu. Dia jadi pening mabuk air tapel lagu tu. Nabi Muhammad supaya orang biasa. Sedangkan Allah Ta'ala larang kita tengok Nabi Muhammad basyariah dia. Tengok kemanusiaan dia tu. Makana Muhammadun ahaban. Makana Muhammadu aban. Ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Muhammad itu semata-mata ayah kepada lelaki kamu. Jangan kamu pandai Nabi Muhammad itu ayah orang, tok laki orang, bini orang, manusia duk makan gapo. Tu yang kata jangan. Maka Muhammad bukan Muhammad tu saja, walakin Rasulullah. Tapi mungkin nak tengok dia tu sebagai rasul. Berapa banyak orang tengok batal tubuh Nabi Muhammad. Manusia biasa dia makan dia gapo. Tak nampak khususiat keistimewaan. Allah Taala mulia ke tubuh tu, boleh Isra' Mi'raj, boleh naik kepada tempat yang dia tak boleh naik. Duduk kata lagu tu, selipar hamba lebih kurang selipar Nabi. Sudah. Jubah Nabi, jubah hamba. Jangan. Harga 100,000 pun jubah demo. Tak sopo dengan jubah Nabi. Ni orang apa? Sebab dia tak berimeh dengan saya batal tubuh Nabi. Duk pegang syariat saja. Nabi Muhammad tak tahu mana ikut dia lah. Penting hamba semaya dah, hamba puasa dah. Cukup tu kan. Tak ada apa. Nah. Jadi saya kepada batal tubuh Nabi Muhammad ada hadis kita sebut saat ni Bukhari pun Muslim. Hak tu iman kita orang mukmin kena saya kepada batal tubuh. Manakala saya kepada syariat Nabi Muhammad pula katanya Allah Taala di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai manusia, jika kamu duk kata kamu sayang Allah, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu duk kata kamu sayang Allah, nak ikut Allah, fattabi'uni katanya Nabi Muhammad, ikut aku. Yakni ikut Nabi Muhammad jalan pas mana? Selok Nabi Muhammad pas mana? Pas milik dia dak, maksud ikut syariat. Ni bab ikut syariat pula. Saat ni batal tubuh. Saat ni batal tubuh kena saya juga. Patu syariat kena ikut juga. Fattabi'uni
ikut syariat aku, ikut aku. Saya Allah, ikut Muhammad. Pelik. Patut saya Allah, ikut Allah. Lah apa saya Allah, ikut Muhammad? Nyo. Nah, ni rahsia kita panggil. Rahsia kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak boleh cerah tangga dua tu. Di antara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak boleh. Nak pergi ke kalimah la ilaha illallah, kalau tak ada Muhammad Rasulullah, tak ada la ilaha illallah. Siapa dia tahu la ilaha illallah kalau Muhammad Rasulullah tak mari ayat? Maka hak ni hidup main dua tolok. Muhammad Rasulullah tu lah yang menyebabkan kita kenal la ilaha illallah. Ada orang duduk dalam tokong, ada orang duduk dalam kuih, duduk dalam gereja, nak cari ketenangan, nak cari Tuhan, gapo cari ketenangan jumpa, tetapi Tuhan tak jumpa. Nah, maka nak cari Tuhan dengan cara hak Tuhan suka, cara Nabi Muhammad. Maka hak tu kena ikut Nabi Muhammad. Ada orang kata dok puja Muhammad, pas nyanyi Tuhan, Allahu Akbar. Setara Nabi Muhammad kita puja dah, Allah Taala tak suruh petikan nah. Bahlau ni kita nampak bab Allah Taala jaga orang petikan Muhammad kurang sikit. Maka kita sempurna bulan ni kita kecek bab Nabi Muhammad supaya orang naik seh bab Nabi Muhammad, kau besar nampak hebat Nabi Muhammad. Sebab lo ni nampak kau pendek, kau tak nampak Nabi Muhammad, kau nampak dia dah pulak. Jasa ambo lah Nabi Muhammad 1400 tahun lepas dah. Biarlah dia nyo ni. Lo ni ambo dah buat usaha lo ni. Royak gak cerita ambo baru ambo terima kasih. Duit sanjungan royak terima kasih dia mau buat usaha agama. Nabi Muhammad asas silah tak royak. Oh lupa darat. Kita boleh iman pun asal daripada Nabi Muhammad. Kalau tak ada Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah tak ada. Orang nak faham lagu mana la ilaha illallah kalau tak ada Muhammad, tak ada mari royak, tak ada mari syarah. Hak tu ada orang jadi lupa daratan, boleh semaya, boleh puasa, boleh ngaji, boleh pandai bahasa Arab sikit, boleh ngaji tinggi sikit, boleh PhD kok, lupa Muhammad. Sedekah semua ilmu-ilmu itu ambil daripada Nabi Muhammad. Tu. Jadi dua. Pertama, batal tubuh Nabi kena mulia ke? Ulama kata tak boleh kita sama ke? Sama tak boleh dah. Hina berat lagi. Kita kata hamba ni lebih kurang kali dengan Nabi Muhammad. Sudah. Hamba mekali hamba lebih gagah, lebih gapo. Jadi kafir sepakat. Bukan kata tinggi, sama tak boleh dah. Bahkan dalam kitab-kitab sebut, bukan kata Nabi Muhammad. Kita kata kambing hak hamba perah lebih comel daripada hak Nabi Muhammad perah. Hak tu pun boleh punuh akidah. Hak tu bukan Nabi Muhammad, tu kambing. Tapi kambing hak Nabi Muhammad perah. Maka ulama kata hak tu pun bentuk menghina dah. Sudah. Abu Ya Hamka. Ada sebut dalam kitab tafsir Azhar dia. Dia kata kita tak boleh kecek kalau kita nak marah ke tu arak. Tu arak ni lipat kau berapa dia, kita kata bahasa kakak harak ni hamba tak percaya apa cerah. Jangan kecek lagu tu haram. Apa haram? Sebab Nabi Muhammad orang arak. Maka takut seru hati Nabi Muhammad. Kita kecek lagu tu. Kalau nak marah kita kena sebut bahasa kakak harak ni. Tak apa. Jangan akak locong dia panggil pukul locong. Bahasa kakak harak ni. Jangan. Nabi kita orang arak. Sebab tu orang Arab pergi ke mana pun dalam agama kita dia dimuliakan. Kerana apa? Kerana bangsa Nabi kita. Dia ni keturunan, bukan keturunan, bangsa jenis Nabi kita. Kalau kita kata bahasa Arab ni hamba tak. Sebab tu Nabi sebut di dalam hadis kata benci kepada Arab boleh menjadi fasik. Mula-mula tak suka pada gini ni. Lah ni serbai pun orang tak minat lah mana pakai serbai gapo, orang pakai topi sudu lah ni. Pelik pakai topi sudu lah pula ni. Tengah malam pakai topi sudu, nak kata-kata panah kodok juga pakai topi sudu. Tak apa kalau pakai serbai jadi tak berapa. Macam-macamnya takwil sunnah goni lah, sunnah jibillah lah mari kok mana ni. Ya zaman dulu lagi kita faham. Orang kampung pun faham pakai serbai ni boleh pahala bagi sunnah Nabi. Mari syarah ke dia, moga dia tak pakar tu gak. Nyo kata lagu ni, nyo beta ke dia dah tu. Ni orang tak lebar ni kalau jenis kaki lipat, nyo lipat juga rupanya. No, ingat apabila tak lebar ni tak pandai lipat orang. Hanya dia lipat ni lipat juga kata. Maka saya ke batal-batal tubuh Nabi tu akidah, kepercayaan dan pegangan orang Muslim wajib muliakan tubuh Nabi. Jangan bandingkan dengan apa-apa pun, jangan sama tarah ke ataupun hina lebih-lebih lagi. Dok kata nak lego ni sopo dengan kau ni macam-macam lah hina perkataan Allah ni kita dengar kadang-kadang Allah. Nak marah kok siapa?
Apa demo benci sangat sebut nama Nabi Muhammad. Orang dah sebut nama Nabi Muhammad muncul lalu. Dua maulud tu. Subhanallah. Nabi dia juga. Demo saya Nabi. Saya. Apa orang duk puji Nabi demo apa demo apa kau? Tahu? Muncul saya. Apa dia lagu tu? Kita kalau ada anak tino, kita kata demo saya anak tino demo. Oh saya. Lepas tu orang duk puji anak tino demo tahu muncul. Benci apa? Pelik sungguh. Ada orang lain ni sebut Muhammad pun tak apa nak sedap dengar. Tak sedap. Sebut nama lain ya. Sebut nama hamba kau suruh sikit. Sebut nama Nabi Muhammad tahu nampak tak ada kepentingan lah mana. Bahagian tu biar ada kepentingan kita kan. Allah dah. Masalah belaka. Sebut bahagian lain tak apa. Sebut nama ni tak apa. Goni tak apa. Muhammad tak apa nak suka lalu. Tak boleh lah. Macam-macam manusia jenis lo ni. 73 golongan katanya Nabi akan berpecah umatku. Hak mari pakai jubah serba belaka. Mari pakai jubah serba. Hak nampak jelas. Hak pakai seluar cari tu jelas. Ni peheme agama berpecah. 73. Ada dah mari dalam bentuk Wahabi, ada mari bentuk Syiah, ada mari bentuk Khawarij, ada mari bentuk Mu'tazilah, ada mari bentuk Murji'ah, ada mari bentuk Goni, macam-macam. Pokok ni tak curi telur ayam, bukan geng-geng curi telur. Oh, saya curi telur ayam kau ni. Dah. Pokok ni tak curi telur ayam, tak berzina, tak ajak orang main judi. Saya ni pakai jubah belaka. Tahajud tengah malam, baca Quran sedap kemain. Dakwah orang masih selera ramah tapi sesat. Mari pakai jubah juga, mari pakai serban juga, mari kecek agama juga, tapi pelik. Tak serupa dengan orang duk mengajar sekali. Nampak pelik. Tapi buat muka macam agama, baca tafsir, baca hadis, tiba-tiba sesat. Belik hadis tak nampak Nabi Muhammad. Belik hadis jumpa hadis ni maudhu', jumpa doa, jumpa hak tu ya. Orang dulu buka muka surat pertama kita sore ya. Sore tu pun bukan kata fasik sangat, dia panggil muttaham. Dituduh mendusta. Dia tak dusta, kita tak yakin pun dia menipu dalam bab hadis ni. Tetapi dituduh saja sebab dia pernah berdusta misalnya. Maka hadis dia kita berjaga-jaga, kita kata hadis ni dhaif. Sebab apa? Sebab perawi dia tak berapa nak kejak lah mana. Takut hadis betul, tak tahu. Sebab itulah tak ada ulama muhaddis kata kita memperjuangkan hadis sahih. Ni mereka mari mana idea nampak macam bisa nak memperjuangkan hadis sahih lah, kembali kepada Quran dan hadis lah. Allah, planet Pluto mana ulama tak pernah kecek lagu tu. Apabila kita kata kembali kepada Quran hadis, pahala ni dah ikut kitab gapo? Dah kitab Buddha. Kau gapo dia ulama mazhab, imam mazhab dah ikut gapo lah ni? Kalau kita kata kita hadis sahih, orang lain hadis apa dia? Tomoh lagu tu. Berarti Imam Syafi'i tak ikut hadis sahih ke? Pak demo dengan Imam Syafi'i setara mana? Banding selalu. Dah. Kalau pak demo suruh orang lain percaya. Kalau Imam Syafi'i demo kata dia manusia, mungkin benar, mungkin salah. Pak demo gapo dia? Pak demo gapo dia lah ni? Manusia kan kalau manusia lagi-lagi mungkin benar, mungkin salah. Setara Imam Syafi'i mungkin benar, mungkin salah. Allah ni ramah duk mengajar lagu tu. Nak jauh kita dengan Nabi Muhammad dengan rupa agama juga. Mari kecek tapi kita tak rasa hebat Nabi Muhammad. Tubik daripada majlis dia dok rasa hebat dia Nabi Muhammad tak hebat. Majlis gapo lagu tu? Majlis nak naik Muhammad, kau nak naik siapa dia lah ni? Ni kita masuk dalam satu-satu majlis jadi serang Allah Nabi kita. Biar jadi serang nampak. Orang hok depan tu tak sok kira lah naik kau tak naik kau. Hak penting Nabi Muhammad naik lah ni. Tapi lah ni nak naik dia bukan nak naik Nabi Muhammad. Kelik nak dia kau nampak biasa Nabi Muhammad tak ada gapo. Sudah budak ni. Nampak bertemu rabu kalau lagu ni. Jadi berimannya kita dengan Nabi Muhammad, akidah umat mengenai Nabi Muhammad. Pertama saya batal tubuh dia. Saya saja dok hormat, wajib mulia ke, wa yu'azziruhu wa yuwakkiruhu. Yuwakkir ni maknanya memuliakan dia. Mulia dengan cara apa? Jangan banding Nabi Muhammad, jangan hina Nabi Muhammad. Banding dengan benda lain pun tak boleh dah. Hina lagi-lagilah. Ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat menyatakan makhluk paling afdal adalah Nabi Muhammad. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil anistiqaqi. Nah, katanya Mata Joharah kata seafdal-afdal makhluk secara itlaq. Itlaq ni secara umum. Tak boleh kita kata kita lebih bijak dari mana-mana sudut pun tak boleh nak kiyah dengan Nabi Muhammad.
Nabiyuna, nabi kita. Jangan kamu condong pendapat ni kata ada khilaf. Ahli sunnah jemaah semua sepakat. Pas apa dia kata? Ada orang lebih daripada Nabi Muhammad? Ada. Mu'tazilah. Oh, siapa dia nak jadi Mu'tazilah? Logilah Mu'tazilah. Mu'tazilah kata siapa dia? Jibril lebih mulia daripada Muhammad kerana dia guru kepada Nabi Muhammad. Itu saja pendapat. PhD dah, PhD tentu dah tak mulia lebih pada Nabi Muhammad. Jibril sebab dia guru. Hak tu pun dikritik lebih. Ulama ahli sunnah jemaah sepakat kata Nabi Muhammad seafdal makhluk. Nah, tak boleh kita nak kiyah, tak boleh nak gapo. Tu akidah kita ni. Akidah. Kalau kita rasa sera ya dalam hati kita ada benda sama dengan Nabi Muhammad ataupun lebih daripada Nabi Muhammad, jadi kufur. Sepakat ulama kata lagu tu. Bukan syariat dia, tubuh dia. Kenapa? Ni orang lain ni kata, oh penting hamba semaya dah, hamba mengaji dah, gapo dia lagi. Nah. Kedua, menjunjung syariat Nabi. Syariat Nabi lagu mana? Dengan cara kita ikut semua sunnah-sunnah Nabi. Pada akhir zaman ni, biar Nabi banyak ada tubuh kita. Pada zaman orang nak melupakan kita kepada Nabi Muhammad, banyak ke sunnah Nabi Muhammad di tubuh kita, barulah kita ingat Nabi Muhammad. Sunnah paling besar Nabi Muhammad pesan ngaji. Balasoh biar ramah. Ustaz-ustaz mari mengajar bab semaya, bab puasa biar mari dengar kuat. Ni nampak tuai gerung dah tetapi tak mari mengaji. Sudah, nalih dak-dak juga. Pas demo semaya tak betul, nyanyo. Nah, tak ada selok kita kalau kata dia. Pakai biasa tak apa lagi kalau semaya tak betul lagu mana. Maka sunnah paling besar pada akhir zaman, mari belajar, mari betul akidah kita. Akidah dengan Allah, akidah dengan Muhammad, akidah dengan kiamat, akidah qada-qada. Kena belajar biar betul. Nabi Muhammad suruh hak ni hak besarnya. Keduanya, mari betul semaya, mari betul puasa, ibadat-ibadat pula. Mari betul bab semaya kita betul qada selama keni. Baca Fatihah kita betul qada, puasa kita betul dah. Masalah pok kita ni rajin dah, semaya rajin dah. Lah ni nak beki di betul kau tidak betul tu dulu. Nyanyolah. Allah hamba dak semaya 25 tahun dah Jumaat. Tak leh ke apa satu dak semaya lagu ni. Yang kena belajar. Maya Jumaat biar boleh 27 darjat biar boleh. Ni duduk semaya saja-saja. Ikut Nabi Muhammad betul sunnah Nabi hak Nabi pesan ngaji. Gapo dia lagi hak Nabi Muhammad apabila kita rasa besarnya Nabi Muhammad, rasa kena mulia. Nak mulia Nabi Muhammad kena banyak selawat kepada Nabi Muhammad. Banyak selawat boleh kita kata terima kasihnya lah Nabi Muhammad wak mari akidah ke hamba, wak mari semaya ke hamba, terima kasih boleh. Tetapi Nabi Muhammad kata hak moleknya muslawat banyak ke hamba. Setara mana selawat banyak? Nabi kata aksiru min salati alayya. Banyak ke berselawat kepada aku fi lailatul gharra wa yaumul azhar. Pada malam-malam Jumaat dan hari-hari Jumaat. Hari-hari lain pun boleh juga. Banyak ni setara mana? Dah kata Nabi Muhammad kata banyak. Dia tak suruh selawat, dia suruh banyak ke selawat. Katanya ulama, orang-orang biasa, orang-orang awal paling kurang 300 kali sehari. Tu boleh kira dah tu, banyak dah tu. Kalau 10 rasa belanja dah hari dia, Allah orang banyak dah betul nipu kohor lah. 300 paling kurang. Kalau orang mengaji sikit, orang duduk atas balasah 1000, baru orang panggil banyak. Hak ni kira piti sampai 1000 ingat. Sebeh sampai 1000 necap pas mana sebeh tak tahu. Kita pun belanja hari dia tu mana tak tahu. Mengarut sungguh kita kalau selawat Allah bunyi banyak selalu. Allah selawat 1000. Tapi kalau boleh peti 1000 tu gak sikit, kalau boleh 2000 kan. Pulak bahasa kita ni mirahi sungguh peti. Tak lepas pun berahi juga. Jadi kita biar selawat tu banyak, paling kurangnya 1000 sebab Nabi Muhammad suruh banyak Tak ada lah ibadat yang Tuhan suruh buat dan Tuhan sendiri buat. Semaya, Tuhan suruh kita semaya, tapi Tuhan tak semaya. Tuhan suruh kita puasa, Tuhan tak puasa. Tuhan suruh pergi ke Mekah, Tuhan tak pergi ke Mekah. Tetapi apabila Tuhan suruh nak selawat, Tuhan kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, Tuhan sebut dalam Quran lagi,
Sesungguhnya aku sendirilah Allah ni. Nah, dan malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Allah. Pada cukup Allah dengan Nabi Muhammad, Allah dengan malaikat ya selawat ke Nabi ni. Nah, tetapi Allah Ta'ala kesian kita kerana kelebihan berselawat kepada kekasih dia ni terlalu banyak, maka dia ajak juga pada kita. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawat salahlah kamu kepada Nabi. Bapa, aku buat dah dengan malaikat, aku buat patut cukup dah. Dak, kerana kelebihan dia besar, aku kesian kok mu suruh bapak juga pahala dia, mu juga berselawat salah. Maka ulama kata berselawat ni wajib. Bapa, ayat Quran kata, ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Pe'amah tu kita ngaji bahasa Arab. Al-amru ifadatul wujub. Pe'amah di dalam mana-mana nas menunjuk ke wajib benda tu. Pas lagu mana wajib? Wajib. Dalam mazhab Syafi'i kata wajib. Mazhab ni pun kata wajib. Lepas tu wajib kata mana? Mazhab Syafi'i kata dalam semaya wajib. Mayat lah lagu mana baca, bukan main baca. Ngiau baca tu kat email seluruh atas muka dunia mu baca. Pas tak selawat semaya batal. Rukun dalam semaya dalam mazhab kita salah satunya baca selawat. Tak selawat tak sah semaya. Pas mana lagi wajib dalam mazhab kita? Khutbah Jumaat. Lorak setara mana musim Covid ni jangan buat alhamdulillah. Ittaqullah, usikum bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau duduk, selawat tinggal. Rasa kena pecah tak email tu. Orang adalah mari payah-payah yang kepik pagar demo apa semua, tutup pagar demo apa semua, apa tak usah. Oh mudah. Kau ni peluh-pelau enggak. Mari-mari tak selawat. Toh habis khutbah Jumaat. Mazhab kita wajib khutbah Jumaat. Dan beberapa tempat lagi wajib kena berselawat kepada Nabi. Ada mazhab lain kata wajib kena selawat kepada Nabi setiap kali sebut nama Nabi. Ada kata setiap satu kali majlis, macam majlis lagu ni wajib kena selawat sekali. Baru terlepas tuntut teh kata kena selawat. Ada nebelah pendapat menyatakan di mana ke tempat wajib berselawat. Mazhab kita pilih dalam semaya, dalam khutbah Jumaat. Pas apa dia kita ingat dalam 2-3 tempat wajib berselawat kepada Nabi. Jadi tanda hubungan kita dengan Nabi pada akhir zaman. Sebab zaman orang ni, orang tak suka kepada Nabi, tak suka sebut Nabi, tak suka puji Nabi, batal tubuh Nabi tak tahu kok mana alif jatuh, maka kita banyak berselawat kepada Nabi. Nabi kata siapa dia berselawat kepada aku, ada berapa banyak hadis Nabi kata. Pertama, apa dia boleh? 10 pahala kebajikan. Siapa dia berselawat sekali kepada hamba dapat 10 pahala kebajikan. Kedua, dapat 10 rahmat daripada Allah Ta'ala. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra. Nah, siapa dia selawat boleh 10 rahmat Tuhan. 10 pahala kebajikan, 10 rahmat Allah Ta'ala, 10 dosa diturun, 10 dosa dihapuskan, 10 darjat boleh. Naik 10 darjat. 40 benda sekali selawat. Pas kita sekali selawat kau musim ni. Tak bila kata mari rumah hamba gi sallallahu ala Muhammad apa putih makan nasi. Ada orang kerja lagu tu selawat sekali. Terkejut tak email rasa apa budak ni jadi biak lagu tu. Buat gak boleh 20 kali. Pas sekali boleh 40 dah kita boleh. Pas kalau bukan musim selawat ni, musim maulud ni jangan tak boleh kita pergi rumah orang. Tak bila nak pergi rumah ni. Nak apa dia? Main nak selawat. Tak bila kata sekarang. Nama kalau musim-musim maulud tak apa. Kalau bukan musim maulud kita pergi selawat rumah orang. Jadi musim ni selawat jadi banyak. Mujur ada ulama-ulama fikir lagu mana nak suruh pok kita selawat banyak. Kalau tak ada lagu tu rasa, duk main lepas semaya tu, time semaya tu. Selain pada semaya tu, tak selawat lolo pok kita. Pas lagu tu nak jadi nak dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi kata orang yang paling dekat dengan hamba kedudukan pada hari kiamat adalah orang paling banyak berselawat dengan hamba. Ni kita nak duduk dekat dengan Nabi Muhammad, tempat paling selamat pada hari akhirat dekat dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba selawat 10 kali. Weh, orang ulama selawat puluh ribu kali nak duduk dekat dengan Nabi Muhammad. Bapa yang duduk dekat dengan Nabi Muhammad ada kelebihan apa? Selamat sekali duduk sebelah Nabi Muhammad. Nah, kau nak duduk sebelah Dajjal, kau duduk sebelah arti, kau duduk sebelah siapa dia? Tak ada lah akhirat ni orang tak kenal belaka.
Wali kutub orang tak cara, tok imam, tok bila, tok siok, mufti, tok qadi, PhD lagi-lagi orang tak sila duduk. Pasal duduk apa? Pakat terkekan nak duduk dengan Nabi Muhammad belaka. Nah, jadi kita apabila mari dengar mengenai Nabi Muhammad, tanda kita nak muliakan Nabi Muhammad, banyak selawat ke Nabi Muhammad. Itulah hubungan kita di antara kita dengan Nabi Muhammad. Kita nak pergi dengan amalan kita tak gerak. Dengan tahajud kita. 2 rakaat tu bi elio dah. Baca selawat sikit gak belenjo jalan tak tahu kok mana dah. Ikhlas tak tahu alik jatuh dah. Sedekah payah dah. Musim-musim Covid, musim-musim payah ke orang payah sedekah lah ni. Nah, jadi amal ibadat mana kita nak rapat? Mujulah Nabi Muhammad kata kalau mu nak dekat dengan aku. Dia tak suruh banyak tahajud. Tak suruh apa? Nabi Muhammad kata mu selawat kat aku. Ni peluang ni. Sahabat kata jadi hadis ni. Jadi hadis ni paling jadi sekali. Sebab apa? Sebab nak banding amalan kita dengan amalan Nabi Muhammad siapa kau? Nabi Muhammad sebut la ilaha illallah. Supaya kita sebut la ilaha illallah. Nabi Muhammad sebut subhanallah. Supaya dengan subhanallah kita. Pas semaya kita selama kini supaya dengan Nabi Muhammad. Nak duduk lagu mana? Dekat dengan Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad wi peluang mudah ya. Selawat ke amba. Nabi kata orang yang paling akrabu ilayya majlisan yaumal qiyamah aksaruhum alayya salah. Orang paling dekat sekali dengan hamba kedudukannya pada hari kiamat adalah orang paling banyak berselawat. Tak perlu waktu ambil pitih, tak perlu buat gapo, tak perlu gapo, selawat saja. Nah, jadi kita nak dekat dengan Nabi Muhammad. Akhirat ni orang tak cara dah demo qadi, kau demo gapo, demo tak boleh selamat kat hamba. Seorang saja boleh selamat orang ni, Nabi Muhammad. Orang lain, payah nak temu. Hak tu pun berkat Nabi Muhammad belaka. 3 benda ulama kata boleh syafaat orang. Orang mati, syahid. Ulama-ulama, orang-orang jihad ke apa semua. Hak tu boleh tolong berkat Nabi Muhammad juga. Kalau Nabi Muhammad tak tolong. Jadi kita nak dekat Nabi Muhammad, berlebih-lebih lagi boleh makhluk ni banyak berselawat. Tidak adalah amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala sekalipun kita buat dalam keadaan main-main. Kalau kita semaya main-main tidak khusyuk, tak boleh pahala. Tapi kalau selawat main-main, Tuhan terima. Sebab apa selawat terima? Kerana bukan kita selawat. Kita kata Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah, tolong selawat kepada Nabi Muhammad. Kita suruh Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi amalan selawat ni bukan kita sebenarnya selawat. Allah selawat. Kita hanya ya Allah tolong selawat kepada Nabi Muhammad. Sebab tu amalan selawat ni amalan Tuhan. Tuhan sendiri buat. Maka aku terimalah buat dalam keadaan main-main. Tapi kalau semaya, mu sendiri semaya. Kalau mu tak khusyuk, tak boleh pahala. Tapi selawat ni mu minta dengan aku, suruh selawat kepada kekasih aku, tentu amalan itu diterima. Jadi sempena boleh molek ni banyak ke berselawat. Jangan serah malu, jangan rasa segan. Kita akan rasa nikmat berselawat ni. Pentingnya selawat apabila kita duduk akhirat. Tahulah setara mana selawat tu dapat membantu kita merapatkan kita dengan Nabi. Jadi tak payah buat benda payah-payah, tak payah keluar modal musim-musim payah, musim-musim kaak ni. Selawat ya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad boleh 1000 kali sehari. Ulama kata siapa dia selawat 1000 kali sehari, maka mudah segala urusan dia. Musim-musim payah, musim pusing rezeki pun payah lah ni, siapa dia amal selawat, insya-Allah hidup dia tentera, hidup dia aman. Kerana apa? Kerana ketenangan itu tidak syarat orang banyak harta. Kadang-kadang orang banyak harta musim ni, pitih ada 100,000 dalam bank, hidup tak tenang lagi. Tapi kita tengok ada orang lah ni pitih dalam bank pun tak ada, dalam poket pun tak ada, hidup tenang, goyang kaki, nampak macam tak ada masalah. Gatal basikal tengah tepi pun tak ada masalah dia. Tetapi kita tengok orang ada pitih pula mikir. Jadi kita nak cari gapo? Ketenangan. Maka ketenangan dengan berselawat. Jadi ambo nak pesan tu saja, marilah musim-musim mana pun selawat jangan tinggal. Kita berharap amalan selawat kita sempena masuk bulan ni bertambah. Skala misalnya 100, naik 200, naik 300. Mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa dia rajin selawat, dia akan dekat dengan Nabi Muhammad. Siapa dia malas, dia jauh. Tahu dah. Atas kita.
Kalau kita rasa nak dekat dengan Nabi Muhammad, kita banyak selawat. Kalau kita rasa nak jauh, oh tak apa, ambo semaya doh. Tak payahlah dekat Nabi Muhammad, pada cukup doh. Sedap kecek besar lagu tu. Nah, kecek besar nah. Maka katanya ulama, kita masuk syurga itu bukan dengan sebab amalan kita, tetapi dengan sebab rahmat Tuhan. Rahmat ni kasih sayang Tuhan. Maka dalam ayat Quran kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus ke kamu Muhammad kecuali rahmat aku untuk seluruh alam. Rupanya rahmat itu adalah Muhammad sebenarnya. Kita tidak masuk syurga kecuali dengan rahmat, yakni dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Kalau tak ada Muhammad kita, tak ada apalah, kekal dalam api dengan aku, jadi kafir kita tak sudut buah lah. Nama kata Nabi Muhammad tak ada masalah. Maka Nabi Muhammad lahirlah peristiwa paling bahagia sekali bagi umat, kerana lahirnya punca hidayah dia. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad tak sudut buah lah kita mungkin kali duk nyopik, duk makan berok berkali. Jadi bersyukurlah dengan kehadiran Nabi Muhammad. Cara bersyukur kita macam-macam orang dah. Ada orang buat makan, ada orang sambut, ada orang cukai cek bak Nabi Muhammad. Tak lain tidak bukan nak menzahirkan gembiranya dia dengan Nabi Muhammad. Saya dengan Nabi Muhammad tentu disayangi oleh Allah Ta'ala. Kita sayang kekasih Allah. Tak adalah kekasih Allah Ta'ala yang paling Tuhan sayang adalah Nabi kita. Maka kalau kita sayang kekasih dia, tentulah kita akan disayang oleh kekasih. Jadi yang tutuplah kuliah pada malam ni. Moga ramai dah dia tiap-tiap malam dah. Naik ses sungguh masjid ni. Tak ada orang buat lagi apa tahu sebulan nyawak program musim-musim payah lawan supaya tolong Kita berharap usaha kita, masjid ni ke penganjur ke apa dia, nak menyebarkan saya kepada Nabi Muhammad akan dibalas oleh Allah Taala. Orang lain tak boleh balas. Pitih rasa habis banyak mana dah. Tetapi kerana dia nak saya Nabi Muhammad, tak apa, lawan semata. Jadi mudah-mudahan cinta kita, puja majlis kita, ajak orang pakat saya Nabi Muhammad akan ditengok oleh Allah, akan ditengok, dinilai oleh Nabi Muhammad. Jadi hamba tutuplah kuliah pada malam ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.